Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Fidai Hanan Sahni dalam Buletin UKAS edisi petang 17 Ogos 2020. Tumpuan berita, Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Asli dan Pembangunan Wilayah akan membekalkan mesin pemprosesan lada di Pejabat Pertubuhan Peladang bagi membantu pekebun lada bahagian Betong. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Ahmad Douglas Ugah Mbas, Pejabat Pertanian bahagian juga turut dinaik taraf untuk tujuan yang sama. Beliau menambah kementeriannya akan menyalurkan subsidi RM2,000 kepada setiap isi keluarga pekebun untuk bantuan baja pada tahun ini. Datuk Ahmad Douglas berkata demikian ketika merasmikan Community Extension Outreach Program 2020 di Rumah Jambai Bunsu, Kerapas, Pak Betong pada Ahad. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas Ugah berkata, beliau melihat potensi industri perabot diwujudkan dari produk kayu pokok getah yang tidak produktif lagi di bahagian tersebut yang mempunyai tidak kurang 1,300 hektar pokok getah. Laporan seterusnya, Kerajaan Negeri Kepimpinan Gabungan Parti Sarawak GPS mementingkan integriti dalam setiap pelaksanaan projek pembangunan yang telah diamanahkan. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, Abdullah Saidul berkata, semua wakil rakyat GPS akan dipantau melalui scorecard yang disediakan bagi menilai prestasi dan perbelanjaan setiap wakil rakyat di kawasan. Jelas beliau, hak dan kepentingan negeri Sarawak akan terus diperjuangkan dengan semangat membara. Beliau berkata demikian semasa program Pemimpin Berambih bersama rakyat di Dewan Rekreasi Rancan Serian pada Ahad. Berikut pula, perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum penting dalam membentuk sebuah negeri yang maju dan berdaya saing. Timbalan Menteri Pengangkutan Hasbi Habibullah berkata, menerusi perpaduan itu, wujudnya keharmonian, kerukunan, silaturahim, keamanan, kemakmuran dan sebagainya. Silaturahim itu amanah penting, memang diutamakan dalam apa juga. Artinya kita dijadikan Allah SWT berusaha berbagai keturunan, berbagai latar belakang untuk mengeratkan silaturahim, untuk lagi mengingatkan, untuk lagi melihat kebesaran Allah, menjadikan macam-macam jenis manusia, menjadikan manusia berbagai-bagai latar belakang, kulit dan warna, bahasa. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program ziarah UKAS Parlimen Limbang di Dewan Kampung Bakul Limbang. Seramai 30 penerima terdiri daripada kategori OKU, sakit telantar, asnaf, ibu tunggal dan warga emas telah menerima sumbangan daripada UKAS. Beralih ke laporan seterusnya mengenai usaha menjadikan Muzium Pentadbiran Limbang sebagai lokasi tarikan pelancong. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, salah satu yang akan diberikan tumpuan ialah muzium berkenaan sebagai salah satu daya tarikan pelancong ke Limbang. Kita ada sebuah muzium dinamakan Muzium Wilayah Limbang, di antara muzium yang ada di Sarawak. Sejarah muzium wilayah ni lama, dan selain daripada muzium wilayah tersebut, kita nak membangunkan satu lagi muzium yang kita namakan Muzium Pentadbiran Bahagian Limbang, yang mana muzium ini dibina di atas mempunyai sejarahnya sendirilah, iaitu kita hendak membina replika tempat yang amat berhormat Ketua Menteri dilahirkan. Beliau berkata demikian semasa ditemui selepas mengadakan lawatan ke tapak Muzium Pentadbiran Limbang pada Ahad. Sebanyak RM10 juta telah diluluskan bagi projek Muzium Pentadbiran Limbang dan kerja-kerja pembinaan sedang dilaksanakan selepas tertangguh akibat Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Selanjutnya, program ziarah Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS wadah terbaik untuk mendekati rakyat yang memerlukan serta menyalurkan maklumat terkini mengenai program dan aktiviti dilaksanakan kerajaan negeri. Di samping itu, ia juga bertujuan memperkenalkan kewujudan UKAS di daerah Meradong dan fungsi tugas di lapangan oleh pegawai UKAS yang melaporkan setiap laporan mengikut fakta yang betul. Menurut Adun Meradong Datuk Ding Kuong Hing, semasa program ziarah UKAS di Rumah Dangat Sungai Kawi pada Ahad, beliau berharap masyarakat sentiasa mengikuti perkembangan terkini di laman sosial Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS. Pada masa sama, beliau berharap program seperti ini akan diteruskan dari masa ke semasa kerana ia amat memberi manfaat kepada masyarakat terutama di kawasan luar bandar.
Sekian bersama saya Fidai Hanan dan kru penerbitan. Untuk mengetahui berita-berita terkini Sarawak setiap hari, layari UKAS Channel di YouTube atau melalui Facebook, Instagram, Twitter dan aplikasi Telegram Buletin UKAS. Salam UKAS.